الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada ini dapat kita sambung ayat hadis 40 dari kitab Al-Wafi, itu pada muka surat 374. Jadi kita masih lagi bincang berkaitan dengan hadis yang ke-28, iaitu yang bertajuk melazimkan pengamalan sunnah dan menjauhi bid'ah. Jadi pada muka surat 34 sambungnya lah, sambungnya daripada perbincangan kita yang lepas berkaitan dengan fiqhul hadis, beberapa perkara yang dapat kita fahami daripada hadis ini. Bahagian A itu berkaitan dengan ciri-ciri. Ini pertama, berkaitan dengan ciri-ciri nasihat yang memberi kesan. Pertama yang kita telah bincang iaitu pemilihan tajuk. Dan yang kedua malam ini iaitu berkaitan dengan balaghah di dalam menyampaikan nasihat dan peringatan, iaitu mau'izah. Balaghah di dalam menyampaikan nasihat dan peringatan, mau'izah. Apakah balaghah? Balaghah adalah menyampaikan pemahaman akan makna-makna yang dimaksudkan di dalam percakapan dan memasukkannya ke dalam hati orang-orang yang mendengar dengan sebaik-baik lafaz yang menunjukkan kepada makna-makna itu, dan perkataan-perkataan yang fasih dan bagus pada pendengaran orang-orang yang mendengar, serta meninggalkan kesan mendalam di dalam hati. Jadi kita berbicara lagi berkaitan dengan mau'izah, di mana Nabi kita telah menyampaikan pada suatu pagi satu tazkirah ataupun kuliah, ataupun kita kata mau'izah, yang mana mau'izah itu wajilat minhal qulub. Disebut dalam hadis itu wajilat minhal qulub, di mana telah menggetarkan hati-hati para sahabat radhiyallahu anhum, wa zarafat minhal uyun, dan juga telah menggugurkan air mata para sahabat radhiyallahu anhum. Maknanya tazkirah yang disampaikan oleh Nabi itu satu tazkirah yang sangat berkesan, sangat berkesan, sehingga dapat menjentik jiwa orang yang mendengar tadi, sehingga menangis, sehingga bergetar jiwa dia, hati orang yang mendengar tadi. Jadi penulis kitab ni membawa datang kepada kita bagaimana ciri nasihat yang memberi kesan. Minggu lepas dia sebut bagaimana cara kita nak pilih tajuk yang bersesuai. Itu kita dah bincang. Jadi maknanya daripada segi penggunaan penyampaian nasihat itu dengan menggunakan, disebut di sini balaghah. Balaghah. Balaghah ni dalam bahasa Arab dia memberi pengertian yang tertentu. Kalau kita tengok
Kalau kita dengan makna fasihul lisan, maknanya mempunyai lidah ataupun ucapan yang fasih, fasih, husnul bayan, dan elok penerangan dia. Mutabaqatul kalam, selari dengan percakapan, limuqtada halis sami'in ma'a fasahatihi, selari dengan ucapan, percakapan mengikut keadaan pendengar. Mana benda yang diucapkan itu dengan penuh kefasihan. Itu dimaksudkan di sini. Dia bercakap dengan penuh kefasihan. Kita nak tengok ucapan siapa yang fasih. Ialah ucapan Nabi lah. Ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Semua itu merupakan bentuk-bentuk pengucapan bahasa-bahasa yang fasih. Maka orang yang nak menyampaikan nasihat, tazkirah kepada seseorang itu supaya pendengar tadi dapat kesan, terkesan di hati dia, maka pemilihan perkataan sana, kefasihan pada lidah itu mesti dimiliki oleh penyampai tadi. Itu maksudnya. Jadi di sini dia tuju lebih kepada penggunaan bahasa. Setiap bahasa itu ada kaedah-kaedah dia lah. Kalau dia tumpu di dalam kitab ni berkaitan dengan bahasa Arab, maka orang yang nak berucap itu mesti menguasai nahwu bahasa Arab, ilmu sarf, ilmu balaghah, ilmu mantiq dan sebagainya. Kita dalam bahasa Melayu pun ada juga kesusastraan Melayu. Kesusastraan Melayu maknanya orang yang belajar tentang ilmu bahasa dalam bahasa Melayu mesti dia tahu menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai, yang boleh memberi kesan kepada pendengar. Orang kata beri kesan lah sehingga menangis. Siapa hari ni ya, orang kata mengajar, berceramah, memberi kuliah, siapa orang menangis? Ada. Khutbah tu ada siapa orang menangis, siapa menggetar jiwa dia ada. Kita tengok ramai-ramai tidur, ada tidur belakang. Jadi situlah maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila dia beri tazkirah menggetar jiwa para sahabat radhiyallahu anhu, bercucuran air mata. Tapi kita tidak peliklah, sebab kalau kita pergi di Mekah sendiri pun, di Masjid Al Haram ataupun di Masjid Nabawi, waktu tu imam dia baca ayat yang dipanggil ayat-ayat yang menakutkan, ayat-ayat azab dan sebagainya, kita tengok orang Arab menangis. Orang kita tak nangis, orang kita orang kita biasa tak kata lutut. Tak ingin dia baca lampu. Amba pergi, pernah pergi masa dia belajar sana dulu. Acak kali dia pergi. Bulan Ramadan pun kita pernah pergi. Bulan Ramadan lagi panjang dia baca. Kita tengok Arab-Arab tepi kita tu menangis, siapa basuh janggut dia. Beringgu dia menangis. Orang Melayu di tepi dia ni senyap, relax. Kadang-kadang setengah hatinya suka pula. Dia suka tengok orang Arab menangis. Tutup Arab ni menangis, suka. Padahal kamu ni faham apa yang dibaca oleh tu imam berkaitan dengan azab yang akan dikenakan dari akhirat ke atas orang yang derhaka kepada Allah Taala. Jadi dia rasa dia ni macam kena ke dia, macam ayat tertuju ke dia. Jadi benda gitu payah. Kalau bahasa Arab ni dia, kalau dari segi balaghah ni dia mempunyai ketinggian bahasa. Sebab kalau kita belajar balaghah tu sendiri, ilmu balaghah tu sendiri, dia ada 3 cabang pula. Ni kena, sebab tu kita kena
Kalau molek belajar lah ilmu nahwu tu satu hal, dipanggil ilmu alam, ilmu sharaf satu hal. Benda-benda tu boleh memahami kita tentang bahasa Arab, bahasa Quran itu sendiri. Kalau ilmu balaghah dia ada tiga bahagian pula, dipanggil ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', tiga pula. Dalam ilmu ma'ani itu, ilmu bayan pula ada tasybih, ada majaz, ada kinayah, ada isti'arah, macam-macam. Ada sajak, ada jinas. Semua ni ada dalam Quran. Semua ni ada dalam Quran. Dan sebab tu kita nak faham ayat Quran daripada segi penggunaan bahasa yang tidak mengandungi balaghah pun tak boleh faham. Apatah lagi yang mengandungi balaghah. Gitu lah. Ketinggian balaghah. Tapi kita dalam bahasa Melayu pun kita banyak juga guna balaghah. Banyak guna majaz. Dalam bahasa Melayu kita banyak guna majaz. Tapi kita tak perasan. Betul? Macam muk kita, contohnya suruh anak tina dia, kita nak nasi tu. Nah, majaz tu. Majaz. Orang tak nak nasi, kita tak nak belah. Tak nak belah lah. Apa mak kita kata kita nak nasi? Dia dipanggil majaz. Majaz mursal. Majaz mursal. Dia punya alaqah dia, iktibar mak sayaku. Dia mengambil sempena benda yang akan berlaku. Tak nak nasi, tak ada dengar kita nak belah dah. Kalau orang ajak pergi di rumah dia, mari makan gula, mari makan nasi, dia akan nasi saja tak? Tak, majaz tu. Majaz. Apabila dia ajak makan nasi tu, dia panggil alaqah juz'iyah. Majaz mursal alaqah juz'iyah. Maknanya kita pergi bukan makan nasi saja, tapi akan makan ada ikan goreng, ada ayam goreng, ada gula, ada singgah. Betul tak? Orang tak ajak mari makan nasi, ayam goreng, gula, budu, semua rumah dia. Setengah pondok dia kata mari semaya ajak rumah apa? Ada kepala tak ada sekali dalam tu. Ada belakos saja. Ada nasi, ada kapur, bukan ada piti. Nak balik tak ada piti. Dia tak layak, tapi itu majaz dipanggil. Alaqah juz'iyah. Dalam Quran banyak sangat benda. Allah Ta'ala kata was'alil qaryah. Tanyalah kampung. Kampung boleh kecil tak? Boleh. Betul tak? Was'alil qaryah. Dan tanyalah olehmu akan kampung. Itu dipanggil majaz. Bukan tanya kampung, tanya orang kampung. Dalam kampung tak boleh kecil. Mana boleh kecil? Betul tak? Banyak ayat-ayat mutasyabihat dalam Quran yang menggunakan majaz. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah, apa guna tangan? Itu dia dipanggil majaz mursal alaqah sababiyah. Sebab apa dia guna perkataan tangan? Sebab tangan itu adalah simbol kepada kuasa, kudrah. Ni orang kepala ni. Orang kepala geger. Bahasa orang kepala geger ni setengah sebahagian daripada ulama juga, tapi dia tolak ilmu balaghah. Dia tolak teguh. Tak ada. Balaghah tak ada. Hak ada zahir ayat, semua zahir belaka. Tanya kampung, tanya kampung. Tanya. Berat juga. Jadi speed. Kita nak tafsir ayat tu speed. Sedangkan ayat ni dia boleh guna sepanjang zaman. Banyak. Wa atul yatama amwalahum, dan berilah kepada anak-anak yatim harta mereka. Mana boleh beri harta ke anak yatim? Ini macam kita beri harta kepada anak yatim ni sewaktu dia sudah akil balik. Dah sinurus, tapi sebelum akil balik tu tak boleh beri. Tapi apa Quran tu ayat wa atul yatama? Kalau kita faham sahih ayat tu kan, kita boleh beri harta ke anak yatim tu. Tak ada. Nak ayatnya penggunaan balaghah dari segi percakapan. Sebab tu apabila kita berada di negara Arab contohnya, orang yang nak jadi Tok Khatib ni, pernah berada di sana, kita tanya dia lah syarat-syarat nak jadi Tok Khatib ni. Dia kata kena ada BA honors dalam bahasa Arab. Syarat dia. Kena kampung kita dan tempat kita tak perlu dah. Kena ada BA dalam bahasa Melayu dia dah.
Sebab apabila dia suruh semua orang bercakap hak tak erti bahasa, maka penggunaan bahasa tadi akan jadi celaru, tak tepat, orang pun tidak terkesan dan macam-macam. Betul? Bahkan kita dengar sendiri pun orang yang bahasa kita sendiri pun sebut salah lagi. Betul? Salah. Baca tek petubuh tu, tek ditulis, tek biasa tulis dalam bahasa tulis sejawi dah, teks tek metal. Ada semasjid, benar 1 tahun lah ada semasjid, orang dia suka. Moga makmumnya orang pandai-pandai belaka. Dia juga wawmiya toda. Kita nak baca kan apa? Komentar. Dia baik komentar. Kita semua adalah komentar. Komentar ni kalau bahasa Kelantan kok umum betul tak? Komentar, dia baik komentar. Jadi benda-benda gitulah. Kalau hukum Arab tak sekira lah. Hukum Arab ada orang zaman dulu cerita, dia tak pernah baca ketubur, orang pun suruh naik baca ketubur. Dia pakai jubah mola, comel loteng depan. Terimak pun tengok dia nampak air. Gomor comel ni suruh dia naik. Dia pun tak apa, dia ingat mudah. Sedangkan nak buka tubuh sendiri tu, kalau kita belajar dulu, cara nak naik pun ada cara dia, cara nak ambil tokak ada dia, nak buka tokak ada dia, semua kena kerusuk. Mana waktu belajar dulu kita kerusuk lah cara nak buka tubuh tu, pegang tokak mana. Kalau negara Arab dia buka tubuh dulu dah, lah ni awak tak tahu dulu dia buka tubuh ni maknanya dia tak tengok teks. Dia tajuk dah kali dia kecil orang Arab. Straight gitu. Berkhutbah. Dia memang orang dia kalau dengar kan menangis pada kosong. Pak kita ni baca teks khutbah dah. Khutbah jok jam dulu lagi. Jadi nak ceritanya dia tak biasa, tapi apabila imam tu cungah dia nak sampai ke ayat innallaha wa malaikatahu. Dia tak ada bagi. Semua ada bagi dalam tu. Innallaha wa malaikatihi dia baca. Salah. Saya kata tahu ke? Dia bawa pun dia betulkan innallaha wa malaikatihi. Dia mesti innallaha wa malaikatihi. Tak kena bagi. Inna sekalian innallaha wa malaikatihi. Habis. Pada innallaha wa malaikatahu. Allah sekali tu bawa tu innallaha wa malaikatahu. Dia pun senyap bagi tu. Kena ada. Jadi nak ayatnya penting. Berkait kena tahu ilmu tentang penggunaan bahasa tu. Jadi sebut sini maknanya untuk menyampaikan nasihat, peringatan, mauizah yang berkesan ini kena mempunyai kefasihan dari segi penggunaan lafaz yang betul, dari segi makna perkataan fasih. Sebab itulah Nabi Musa alaihissalam dia berdoa kepada Allah SWT supaya latih Nabi Harun menjadi pembantu dia, penyokong dan penolong dia ketika mana Allah Ta'ala memerintah Nabi Musa alaihissalam pergi mengajak Fir'aun kepada Islam. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Dan jadikanlah dari kalangan keluargaku seorang penolong, iaitu Nabi Harun saudaraku. Musa. Sebab dikatakan Nabi Musa alaihissalam dia tidak fasih. Nabi Harun alaihissalam dia betul, fasih bercakap. Nabi Musa dia kurang fasih, Nabi Harun fasih. Sehingga dia baca satu doa yang masyhur, kita pun baca, Rabbi syrah li sadri. Yang mana apabila Allah SWT sebut kepada Nabi Musa alaihissalam, izhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu mengajak Fir'aun yang melampaui batas itu. Nabi Musa kata, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu dalam surah Taha ada sebut.
Jadi doa tu masyhur yang selalu kita baca supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelapangan pada dada kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, supaya Allah Taala membuka ikatan yang menyipu di lidah kita yang nak cakap ni. Wahlul 'uqdatam min lisani. Takut jadi kelu, takut jadi tak tahu kata nak mengajuk Firaun ni, seorang yang raja yang sangat besar pengaruh dia waktu tu, yang zalim, mesti kepada kefasihan bercakap. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya mereka itu faham perkataan. Jadi di situ kefasihan dalam menggunakan perkataan-perkataan, ia akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Dan Nabi adalah orang yang sangat fasih, sangat fasih. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Maknanya, dan nasihatilah mereka, serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang boleh memberi kesan pada hati mereka. Qawlan baligha tu daripada perkataan balagha sani. Baligha bermaksud memberi kesan pada hati orang yang mendengar. Di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, itu matan hadis itu silap tu. Dia cetak 2 kali, dia silap, kena potong tu. Orang pegang kitab tu kena potong. Dia hadis itu dia ialah wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Itu matan dia. Matan tu di dalam kitab tu sebenarnya salah, dia tercetak 2 kali itu muka surat sebelum tu. Hak betulnya wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Maksudnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat yang baligh. Baligh di sini bukan maksud siapa umur. Baligh ada maksud siapa umur, dan ada maksud di sini amat indah bahasanya, mudah difahami dan amat memberi kesan kepada kami. Itu baligh di sini memberi maksud bahasa yang indah, mudah difahami dan memberi kesan. Ada baligh bermaksud siapa umur. Itu bahagian yang kedua. Bahagian ketiga, tidak meleret-leret. Ada mutaswi. Ini tidak panjang. Ucapan sehari tidak panjang. Nabi kita kalau dia berucap, tidak berucap sangat panjang. Justru yang meleret-leret itu menyebabkan para pendengar merasa bosan dan rimas, dan menyebabkan hilangnya faedah yang diharapkan dari nasihat itu. Rasulullah SAW sering memendekkan khutbah-khutbah dan nasihat-nasihatnya, dan tidak memanjangkannya, sebaliknya dengan ringkas dan baligh. Baligh itu maknanya memberi kesan, ataupun dikata di situ bahasanya indah. Dalam riwayat Muslim daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda. Maksudnya aku telah bersolat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat baginda amat sederhana. Qasda ni maknanya sederhana, dan khutbahnya juga amat sederhana, tidak panjang. Tapi hari ini kebanyakan khutbah itu panjang. Tak kira tempat kita ataupun negara Arab panjang. Negara Arab lagi panjang. Bila kita nak praktis ataupun nak amal apa yang diajarkan Nabi, tak tahu. Bagai kali pendek, tak siapa maksud pun boleh jadi nak kena murah. Tapi kalau panjang, tidur juga betul. Ya, tidur aku macam sepenguli. Dalam Sunan Abu Daud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutilu al-mau'izata yawm al-jum'ati, innama hiya kalimatun yasiratun. Tidur saja tak apa lagi, bukannya tidur terketung pula.
Orang dia tengah sunyi, orang dia negur, keluar pun dia tak kapal. Orang nak pergi tengok. Ada gitu lah. Tak apa, tertidur. Masa orang tengok khutbah. Maksudnya Rasulullah SAW tidak memanjangkan khutbahnya pada hari Jumaat. La yutilul mau'izata yauman jum'ati. Innama hiya kalimatun yasiratun. Adapun sesungguhnya ia mengandungi kalimah-kalimah yang mudah, yasirah mudah, yakni ringkas dan padat. Sebab saat ni lah nak suruh khutbah tadi berkesan. Kemudian yang keempat, memilih kesempatan dan waktu yang munasabah. Memilih kesempatan dan waktu yang munasabah, yang sesuai untuk diberi ucapan dan tazkirah tadi, dakwah. Sebab kerja dakwah ni kerja kita semua, yang kerja para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah SWT semua diutuskan untuk menyampaikan dakwah. Dakwah ini sebenarnya banyak cara untuk menyampaikan dakwah ni. Salah satunya at-tabligh bil qaul ni lah, penyampaian secara ucapan. Ucapan ni lah paling banyaknya. Selain daripada ucapan tu, tindak tanduk perkataan dan juga akhlak tu yang disebut lisanul hal juga adalah dakwah. Tapi yang paling banyaknya al-qaul. Para nabi alaihi wasallam semuanya menggunakan perkataan, ucapan untuk mengajak orang kepada agama Allah SWT. Rasulullah SAW tidaklah sentiasa memberi nasihat dan peringatan kepada para sahabatnya. Kadang-kadang juga baginda sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka dengan hal masing-masing. Tidak kata sepanjang masa Nabi itu berucap, tidak. Ada ketikanya dia para sahabat radhiyallahu anhum boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka masing-masing. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Wa'il, katanya kana Abdullah bin Mas'ud yuzakkiruna kulla yaumil khamis. Faqala lahu rajulun ya Aba Abdirrahman, inna nuhibbu hadithaka wa nashtahihi wa law wajadna annaka tuhaddithuna kulla yawm. Faqala ma yamna'uni an uhaddithakum kulla yawmin illa karahata an amullakum. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna lil mau'izati karahata as-sa'amah alaina. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud telah memberi peringatan kepada kami pada setiap hari Khamis. Abdullah bin Mas'ud ni dia suka ceramah ataupun beri tazkirah pada setiap hari Khamis kepada sahabat orang. Setiap hari Khamis kat dia berucap lah. Dia beri tazkirah, beri kuliah hari Khamis. Maka berkatalah salah seorang daripada sahabat itu kepadanya, seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abdul Rahman, wahai Abdul Rahman, wahai bapa Abdul Rahman, sesungguhnya kami amat mencintai dan merindui perkataanmu. Kami amat suka sekiranya Tuhan bercakap kepada kami setiap hari. Jadi salah seorang lelaki kata, kalau mau beri ceramah tiap-tiap hari, boleh tak? Dia ayat kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Sebab dia kata dia sangat minat pada ucapan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pun berkata, tidaklah ada yang mencegah aku dari bercakap kepada kamu setiap hari kecuali ketidaksukaanku sekiranya kamu sentiasa merasa bosan mendengarnya. Dia kata dia tak ada masalah nak berucap, nak mengajar tiap hari boleh, cuma dia bimbang takut benda ni boleh menjadi sahabat-sahabat tadi yang mendengar tadi bosan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan kami tanpa memberi nasihat dan peringatan kepada kami
takut sekiranya kami merasa bosan. Jadi maknanya di situ memberi maksud kepada kita, hendaklah kita pilih masa yang sesuai. Pilih masa yang sesuai. Macam kita mengajar lepas maghrib ni boleh dah masa yang sesuai. Lepas subuh. Jangan orang buat kuliah lepas asar, betul tak? Tapi kalau bulan Ramadan, kami ingat lagi. Si besar di mana ni dia buat juga lepas asar. Sebelum asar dia buat. Dia main kuliah asar. Sebelum asar dia buat juga. Tapi jangan lagi kita dengar orang buat kuliah 10 malam. Tidak sesuai ataupun tengah hari titing. Memilih masa. Ataupun hari peruh dia kuliah. Orang nak makan kuliah. Lah ni dia kuliah dengan nasyid ke, lagu ke. Kadang-kadang nak makan pun getah. Ada mau makan gulaman, mochi orang lama dah. Allah aku nak makan tak ada nak suak lagi getah dia. Sebab orang pasal lagu ustaz kuat kan. Kadang-kadang kena meraihkan juga. Kita minat belajar dengan ustaz dengan lagu-lagu kaitan dengan nikah kahwin dah. Pasal dekat dua supaya kampung kehan. Bung. Nak panggil orang pergi dengar lagu tu, nak panggil orang makan tak ada. Mengganggu kadang-kadang. Pasal bobo orang panggil sebuah suara rata gitulah. Hak tak molek juga ya pasal Quran dia juga. Quran. Sedangkan Quran tu apabila kita dengar kita kena dia. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Quran kena dengar, kena dia. Tiba-tiba pasal Quran. Orang pergi makan bola ada gagak. Allah, tak ada dengar saja. Ya nak jauh dah kita kira nak pasal Quran ada suruh majlis tu comel deh. Lina orang mari pakak dengar. Tak kena pada tempat dan masa. Pun macam mengajar macam ni lah juga. Ceramah, tazkirah dan sebagainya kena memilih masa yang sesuai. Inilah yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya dia memberi kesan. Begitu juga lah benda ni boleh kita tatbik, boleh kita praktis dan gunakan untuk anak-anak kita, untuk isteri kita. Kita bila kita nak menyampaikan dakwah ini tentang agama ni kena pilih masa yang sesuai. Jangan beri pada masa yang menyebabkan dia tak boleh dengar, tak boleh terima, serabut lah, bosan lah, tak masuk pada waktu tu kan. Tak masuk, tidak ada kesan. Pilih masa yang sesuai. Tapi orang tua kita mula masa yang sesuai dia pilih masa makan. Masa makan tengah hari dia panggil, mari makan, kita pergi duduk. Adalah tazkirah dia. Belepek lah. Belepek dia tazkirah lah. Mak pun bagi tazkirah masa tu, ayah pun. Sebab dia kata masalah lain tak ada tu. Anak-anak tu dah masa makan malam, makan tengah hari, duduk sekali, dia buka topik dia pun bagi tazkirah. Ayah gini ayah nak gini, mak nak. Kalau kita zaman dah ni orang dah ada educator dah, ada pendidikan. Waktu pagi kita boleh panggil anak-anak kita, isteri kita, duduk buat halaqah, buat usrah, rakyat tentang agama Allah SWT, tentang perintah Allah SWT, tentang larangan-larangan Allah SWT. Kena rakyat. Sebagai suami kena rakyat. Sebab Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita kena jaga anak kita, isteri kita, keluarga kita daripada api neraka. Bagaimana nak jaga kata rakyat? Dia tak tahu batasan-batasan mana batas mana masuk neraka, mana batas masuk neraka. Kata rakyat, kita kena rakyat. Nabi pun kata balighu anni walau ayat, sampaikan daripada walau satu ayat. Jadi benda-benda macam ni kena ada cara dan keadaan seperti mana yang diajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yasma'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.